Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 untuk mengukuhkan lagi pendidikan awal kanak-kanak dan memperkenankan bagi mata pelajaran teknologi, kejuruteraan dan seni dalam komponen STEM dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran pilihan teras. Pada Hemat Baginda dengan perubahan dasar-dasar dan ekspektasi yang semakin besar terhadap tenaga pengajar, sudah tiba masanya untuk pihak-pihak berkenaan meneliti dan memperkemaskan skim perkhidmatan perguruan SPG. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Sambutan Hari Guru kali ke-33 tahun 2023 kemarin. Titah Baginda, tema sambutan Hari Guru kali ini, Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan, merujuk kepada peranan para guru selaku pengemudi dan pencetus kemajuan di masa hadapan. Kemajuan yang dimaksudkan lebih tertumpu kepada melahirkan insan-insan yang berilmu dan berkemahiran. Untuk melahirkan insan-insan yang berkualiti ini, tentu sahaja memerlukan para guru yang berkaliber dan inovasi. Oleh itu, beta penuh berharap supaya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dapat terus menumpukan usaha bagi meningkatkan kualiti para guru melalui sokongan dasar dan program-program pembangunan kapasiti. Ke arah ini, sudah tiba masanya untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama sama-sama memperkemaskan lagi dasar pendidikan negara. Maka sehubungan itu, beta sukacita memperkenankan bagi pindaan ke atas Akta Pendidikan Wajib Penggal 211 yang berkaitan dengan umur wajib kanak-kanak bersekolah di negara ini, iaitu dari 6 tahun kepada 5 tahun, untuk mengukuhkan lagi pendidikan awal kanak-kanak yang merupakan aspek utama dalam membina asas keupayaan kognitif, aspek sosial dan emosi kanak-kanak. Titah Baginda turut menyentuh usaha mengukuhkan lagi kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik. Menyentuh pula mengenai kepentingan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan, seni dan matematik, yakni STEAM yang pernah beta timbulkan sebelum ini, adalah tidak dapat disangkal lagi bahawa kemahiran STEAM dapat meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif para pelajar, serta sekaligus dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Beta gembira mengetahui bahawa penekanan kemahiran STEAM bukan sahaja dilaksanakan dalam kurikulum biasa, malahan juga diintegrasikan dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum sekolah. Bagi mengukuhkan lagi kemahiran ini, maka beta juga telah memperkenankan bagi mata pelajaran teknologi, kejuruteraan dan seni dalam komponen STEAM dijadikan sebagai
salah satu mata pelajaran pilihan teras. Ini diharapkan akan dapat mendukung sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, selaras dengan keperluan mengikut perubahan dan perkembangan semasa. Baginda juga bertitah menzahirkan harapan agar penubuhan sekolah khas pertama menjadi pemangkin untuk memeduli kesejahteraan pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dari aspek inklusiviti dan equality pendidikan, alhamdulillah beta menyambut baik usaha Kementerian Pendidikan dalam memaduli kesejahteraan dan pendidikan pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dalam hal ini, beta mengambil maklum mengenai penubuhan sekolah khas pertama di negara ini. Penubuhan ini tidak syak lagi, telah berjaya melakar satu lagi pencapaian dan sistem pendidikan negara dan diharapkan ianya menjadi pemangkin kepada masyarakat secara umum untuk sama-sama memaduli kesejahteraan pelajar-pelajar berkeperluan khas. Turut ditekankan dalam titah baginda ialah keperluan proses penelitian bagi mengekalkan kualiti guru-guru. Dengan perubahan dasar-dasar dan ekspektasi yang semakin besar terhadap tenaga pengajar, maka beta berpendapat sudah tiba masanya untuk pihak-pihak berkenaan meneliti dan memperkemaskan skim perkhidmatan perguruan SPG. Selain menambah baik skop dan aliran kerja dalam pemilihan dan pengambilan guru, perlu juga pihak kementerian mengkaji dan mengiktiraf tugas-tugas tambahan yang dipikul oleh para guru sebagai sebahagian komponen penting dalam proses penilaian. Selain dari memastikan kesejahteraan para guru, proses penelitian juga perlu mengekalkan kualiti guru-guru berkenaan. Baginda seterusnya bertitah menzahirkan harapan agar apa jua perancangan berkaitan pendidikan akan membawa lebih dekat kepada sasaran Maklumat Wawasan Brunei 2035. Dalam hal ini, beta turut melihat peranan penting institusi pendidikan teknikal dan vocasional dan institusi pengajian tinggi dalam pembangunan tenaga manusia atau modal insan dengan memupuk dan mengembangkan kemahiran, kecenderungan, sikap moral, nilai dan kreatif ke arah melahirkan rakyat yang berdikari dan berguna. Akhirnya, beta dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga guru di negara ini. Semoga segala usaha para guru dalam mendidik anak bangsa akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Beta juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penganugerahan ini akan menjadi pencetus semangat kepada seluruh warga guru.
Pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru kepada 39 penerima menjadi kemuncak majlis sambutan Hari Guru tahun ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di pusat persidangan antarabangsa Brakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Qalam dipersembahkan oleh Awang Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan Awang Muhammad Najib bin Haji Ali Akbar, pegawai-pegawai pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai pelaksanaan pelbagai program untuk terus mengekalkan pendidikan yang relevan termasuk bidang Artificial Intelligence, AI, Data Analytics, Data Science dan Digital Media. Berkaitan dengan ini, satu dasar dan garis panduan AI bagi pengajaran dan pembelajaran telah siap dihasilkan oleh Universiti Brunei Darussalam yang akan dijadikan rujukan kepada institusi pengajian tinggi awam dan swasta ke arah memberikan panduan dalam melaksanakan dan memanfaatkan penggunaan AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan lagi majlis. Bagi sambutan tahun ini, Anugerah Guru Berjasa dianugerahkan kepada dua penerima yang memberi sumbangan besar kepada lanskap pendidikan negara. Penerimanya ialah Dayang Dr. Lim Siu Bee. Dan penerima kedua Awang Haji Hambali bin Awang Tengah, mereka menerima sijil penghormatan wang tunai RM12,000, cenderamata dan kemudahan perubatan percuma. 8 orang pula menerima Anugerah Guru Cemerlang dengan menerima sijil penghormatan wang tunai RM4,000, cenderamata dan diberikan keutamaan untuk melanjutkan pelajaran tertakluk kepada syarat-syarat latihan dalam perkhidmatan. Pelajaran bahasa Arab bagi menjunjung kurnia.
Penghargaan Hari Guru, Special Mention. 29 guru lagi menerima anugerah penghargaan Hari Guru dengan menerima sijil penghormatan, wang tunai RM1,000 dan trofi. Bagi menjunjung kurnia. Melalui transformasi pendidikan, ia menjadi kunci untuk mempersiapkan para pelajar dengan dunia yang semakin kompleks dan sukar diramal. Sementara itu, pameran sempena sambutan Hari Guru menjurus kepada peranan para guru ke arah memastikan kejayaan sepenuhnya dari aspek transformasi digital dalam sistem pendidikan negara selaras dengan tema sambutan teknologi dan inovasi. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran tersebut di Ruang Legar, Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Juga berangkat paduka-paduka Nakda dan Adinda Kebawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan Muda Mahkota, Pengiraan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan Muda Abdul Matin, Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan Perdana Wazir Sahibul Hemah wal Wakar, Pengiraan Muda Muhammad Bolkiah, dan Dulian Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiraan di Gadong Sahibul Mal, Pengiraan Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Petikan titah sempena sambutan Hari Guru ke-32 dan syair almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin dipaparkan melalui pameran Centerpiece. Kebawah Dulia Yang Maha Mulia dijunjung berangkat melancarkan 2 buah buku terbitan Kementerian Pendidikan. Dengan kalimat suci Haji Agung Bismillahirrahmanirrahim, beta lancarkan buku Pelan Strategik 2023-2027 Kementerian Pendidikan dan buku Education Resilient Brunei Darussalam COVID-19 Zero. Produk menggunakan teknologi, pembangunan sekolah berkeperluan khas dan projek rintis program pembelajaran membaca Renaissance antara yang dipamerkan. Turut diketengahkan pendekatan meningkatkan kemahiran STEAM dan inisiatif teknologi pendidikan terkini. Pameran juga mengetengahkan aktiviti mentorship, forum, bengkel dan program keusahawanan dan inovasi serta perisian pengejaran dan pembelajaran agama secara digital.
worksheets. We can run. Microsoft School. Dipersilakan. Strategi pengajaran dan pembelajaran inovatif, sistem maklumat pangkalan data sejarah peperangan Islam dan penggunaan teknologi realiti diperkaya antara yang diketengahkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi. Juga dipamerkan projek evolusi bangunan sekolah serta peralatan digital pengajaran dan pembelajaran. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini menjadi pendorong untuk melahirkan model insan yang dapat menyumbang kepada kemajuan negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Brunei Darussalam BDNOC selaku wakil peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Hangzhou, Republik Rakyat China bagi menghadiri Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Asia ke-19. Upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-19 berlangsung malam tadi di Stadium Hangzhou Olympic Sports Centre. Terdahulu Duli Yang Teramat Mulia berangkat ke Ye Yuan Banquet Hall Zizi Hotel Hangzhou bagi menghadiri majlis makan tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Puan Peng Liyuan. Penyamakan maklumat penting terutama berkaitan perkembangan teknologi digital dan komunikasi yang pantas bagi penyebaran maklumat dan perhubungan. Kenyataan tersebut disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua pada persidangan Menteri-Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas penerangan AMRI ke-16 yang berlangsung di Da Nang, Republik Sosialis Vietnam. Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Meja Jala Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas penerangan negara Brunei Darussalam dan juga Timbalan Pengerusi AMRI berkata eksploitasi dan manipulasi maklumat berpotensi mengganggu asas ASEAN. Yang Berhormat Pihin antara lain juga menekankan kepentingan untuk terus mengutamakan kepercayaan orang ramai melalui rangka kerja perundangan yang kukuh untuk memerangi berita palsu dan memanfaatkan celik maklumat termasuk perhubungan dan rangkaian di bawah ASEAN Task Force on Fake News untuk menentang penyalahgunaan data. Yang Berhormat Pihin seterusnya menekankan sektor penerangan penting dalam ekosistem dunia bermaklumat
dan seterusnya mengalu-alukan penglibatan bersama rakan-rakan dialog kerana meningkatkan keberadaan ASEAN di luar rantau Asia Tenggara. Ini jelasnya akan meningkatkan reputasi dan sentraliti ASEAN melalui sokongan dan persetujuan bersama dalam semangat perpaduan ASEAN. Yang berhormat PHN juga menghadiri persidangan AMRI Plus 3 ke-7 dan mengadakan perjumpaan dua hala dengan Tuan Yang Terutama Nguyen Man Hong, Menteri Penerangan dan Perhubungan Republik Sosialis Vietnam. AMRI ke-16 bertemakan Media from Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya lewat petang kemarin meneruskan Majlis Dikir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis diadakan di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Rombongan kementerian diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis merupakan aktiviti tahunan bertujuan meningkatkan lagi rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.